Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit apa yang para pelajar perlu buat untuk assignment kursus 4343, Hydraulic Machine dan Sistem Pipe. Okey, oleh kerana kursus ini adalah kursus untuk pelajar tahun 4, oleh itu assignment yang diberikan mungkin sedikit berbeza daripada assignment yang lain kerana kami cuba menekankan pelajar untuk membuat assignment dalam bentuk final product ataupun satu assignment yang melibatkan pelbagai jenis idea, pelbagai jenis pengetahuan di dalam assignment tersebut. Maksudnya assignment kita bukanlah sekadar saya beri pasir question, awak jawab, hantar dan sebagainya. Dan assignment ini dilihat lebih kepada memerlukan sedikit masa para pelajar untuk mencari maklumat daripada internet, buku dan sebagainya. Dan saya harapkan assignment ini juga membolehkan pelajar untuk berkongsi idea secara kreatif atau sebagainya. Okay, kerana idea ini tidak dilihat tidak ada right or wrong. Maksudnya bukanlah mesti jawapan yang sama dan sebagainya. Ia bergantung kepada kreativiti pelajar. Dan saya akan nyatakan dengan jelas bahagian mana yang akan relate dengan tajuk yang kita ada. Okey. Assignment yang diminta pelajar buat ialah secara ringkasnya saya namakan sebagai Koi Pond Project. Maksudnya pelajar dikehendaki membuat satu laporan bagaimana pelajar membina kolam buatan untuk ikan koi. Okay, jadi maksudnya dia mestilah kolam buatan, bukanlah kolam yang memang sedia ada di paya atau sebagainya. Dan hidupan yang purpose tujuan untuk kolam tersebut adalah untuk ikan koi. Okay, bukan untuk ikan puyuh, bukan untuk ikan talapia dan sebagainya. Kerana ada sebelum ini pelajar menghantar ikan lain pula. Okay, jadi saya tak nak lah, jadi dia susah. Okey, apa yang perlu ada di dalam assignment tersebut ialah pertama ialah sedikit introduction berkenaan dengan ikan koi dan sebagainya. Jadi saya rasa pelajar sekarang mungkin ada di antara pelajar yang sedang membuat PSM. Jadi konsep dia sama sahaja. Jadi kita berharap pelajar dapat membuat sedikit literature review berkenaan dengan ikan koi. Mungkin jenis ikan koi, mungkin cara-cara penjagaan ikan koi dan sebagainya. Oleh itu, carilah apa sahaja maklumat sebagai introduction kepada projek ini. Kemudian projek ini perlulah dimulakan dengan apakah plan ikan kolam yang kita ingin bina. So kalau mungkin kita ingin bina kolam bulat, 4 segi dan sebagainya. So jadi kita ialah seolah-olah kita nak buat sendiri kolam ikan koi tu, mestilah kita bermula dengan reka bentuk dia. Oleh itu saya harap pelajar dapat membuat plan yang detail. Kerana ini kita kata projek ataupun assignment. Oleh itu saya harap pelajar boleh membuat plan yang detail. Bukan sahaja dimension, maksudnya bukan setakat lebar, tinggi, panjang, kedalaman dan sebagainya. Mestilah plan tersebut lengkap dengan kedudukan, mungkin kedudukan pump, kedudukan suction hole, pipe sedut, kedudukan pipe dan macam mana kedudukan bunga-bunga hiasan dan sebagainya. Kemudian kita kata rentetan daripada itu pelajar juga mestilah bersedia untuk menerangkan bagaimana kolam tersebut berfungsi. Maksudnya yang utama yang mesti diterangkan ialah pertama kedudukan piping system. Okey, kerana kita belajar tentang sistem pipe, oleh itu kita kata saya harap pelajar dapat buat piping system dan menerangkan kenapa pipe perlu besar, kenapa pipe perlu kecil, kenapa pipe kena ada dua, kenapa kita nak buat sambungan selari di sini dan sebagainya. Okey, kemudian kita kata oleh kerana kita membela hidupan hidup, okey, so maksudnya antara masalah utama di dalam kolam ikan koi ini ialah ikan koi makan dan menghasilkan bahan buangan najis. Oleh itu kita perlu menyediakan satu sistem filtration supaya ikan koi tersebut supaya environment ataupun kualiti air untuk ikan tersebut sentiasa baik. Oleh itu
bagaimana cara kita untuk mengurangkan ataupun membersihkan kolam. Maksudnya kita akan menggunakan filtration system. So filtration system ni pelbagai. Saya harap pelajar dapat buat literature review lah, maksudnya self study, melihat beberapa cara filtration yang boleh digunakan, dan pelajar mungkin pilih sistem apa yang pelajar suka untuk dimasukkan ke dalam plant ikan koi ini. Okey, so kemudian kita kata di akhir sekali pelajar dikehendaki menulis artikel sebenarnya berkenaan dengan dua perkara ini. Pertama ialah aeration problem in koi pond dan kedua adalah alga problem. So kita tahu kalau kita ada kolam, ikan boleh mati sekiranya oksigen tidak mencukupi. Oleh itu pelbagai trik yang digunakan oleh pengguna ataupun oleh penggemar ikan koi untuk memastikan kadar oksigen mencukupi di dalam air. Okay, kita memilih ikan koi, kolam ikan koi kerana apa? Kerana ia agak berbeza dengan cara aquarium. So aquarium selalunya kita akan letak mesin untuk menghasilkan bubble dan sebagainya. Selalunya dalam kolam ikan koi ini melibatkan satu kawasan yang besar. Oleh itu jarang orang letak oksigen macam itu. Okey. Dan lagi satu ialah oleh kerana kolam ikan koi ni selalunya berada di luar. Dia terdedah kepada hujan dan sebagainya, cahaya matahari dan sebagainya. Sekiranya ketidakseimbangan berlaku, kemungkinan besar akan ada masalah alga. Maksudnya kolam kita akan menjadi hijau. Okay, bagi mereka mungkin ada di antara pelajar yang mempunyai pengalaman ataupun ada ataupun pernah melihat kolam ikan koi dan sebagainya. So kita dapati bahawa kemungkinan alga menjadi satu masalah yang utama. Oleh itu ketika pelajar menerangkan tentang problem ikan koi ini, saya harap pelajar dapat comes out dengan apa problem yang terlibat. Okay, apa problem yang terlibat dan mungkin ada gambar daripada internet dan sebagainya, dan diharapkan pelajar dapat meletakkan beberapa penyelesaian. Okay. So memang saya tulis just problem in koi pond, tetapi cara kita menulis assignment untuk perkara ini, kita perlu sertakan solution dia. Jadi maknanya kita punya assignment itu lengkap. Okay, saya terangkan juga serba sedikit berkenaan dengan perkara ini. Okay. So introduction ni bukanlah maksudnya pengenalan ataupun general knowledge yang kita boleh dapati berkenaan dengan koi pond. So saya harapkan pelajar tidaklah copy paste daripada internet semata-mata. Okay, saya harap pelajar dapat menggarap dengan tulisan sendiri, dan assignment ini boleh ditulis di dalam bahasa Melayu dan juga boleh ditulis dalam bahasa Inggeris. So dia bergantung kepada kebolehan para pelajar. Okay. Okay. Dan ini Doktor. Ya saya. Reverse balik slide tadi tu. Yang mana? Atas. Yang atas ya. Okey. Problem aeration. Okey, baik. Masih. Okey, selamat. Okey, bagi mereka yang mengambil nota, cara yang termudah mungkin kita boleh print screen. Okey, print screen, maknanya dia akan save sebagai JPEG, kemudian baru baru kita buatkan PDF. Okey. Dan bagi mereka yang ingin menulis, okey, saya okey aja. Okey, cakap dengan saya kalau anda kata slide tersebut perlu diulang atau sebagainya. Saya boleh aja. Okay, so introduction ini kita kata tak ada right or wrong lah. So maksudnya saya harap boleh menulis berkenaan dengan apa introduction yang buat dan sebagainya. Okay, saya prefer mungkin kita boleh tunjuk banyak gambar. Okay, so contohnya kita kata okay, ini antara ikan koi yang dibuat. Okay, so kemudian kita kata yang ini cerita biasalah. Okay. So dan ni ada berkenaan dengan oksigen dan sebagainya. Okey, kemudian selalunya yang menjadi kegemaran ikan koi ni ialah peminat akan meletakkan landscape features. Oleh itu di dalam plan tadi kan saya suruh awak buat plan dulu. So di dalam plan ikan koi itu saya harap awak boleh letakkan semua sekali. Nak letak bunga di mana, sistem pipe macam mana,
filtration macam mana, mungkin kita nak sembunyikan filter kita. Filter pun mungkin banyak, ada yang di bawah tanah, ada yang di atas tanah dan sebagainya. Oleh itu ia akan memerlukan pelbagai jenis olahan. Olahan tu maksudnya sama ada kita nak guna 2 pump, kita nak guna pump di mana, kita nak sembunyikan di mana dan sebagainya. Yang itu saya harap pelajar dapat memikirkan plan berkenaan dengan kolam ikan koi tersebut. So jadi boleh pelbagai gambar seperti ini saya benarkan untuk para pelajar ambil daripada ambil daripada internet. Cuma yang saya harapkan penulisan ataupun idea untuk membuat kolam ikan koi itu perlulah datang daripada diri sendiri. Contohnya kalau kita ada kolam seperti ini, mungkin kita memerlukan 2 lubang untuk kita sedut air. Jadi maksudnya awak terangkan, dalam plan ini kita ada 2 lubang untuk sedut air dan sebagainya. Yang atas di sini kita kata kita buat cetek sedikit, kerana apa? Mungkin kita boleh letak pasu, kita boleh letak bunga. Kenapa bunga penting sebenarnya kalau awak baca berkenaan dengan ikan koi ni? Tumbuhan air yang ada di dalam kolam, dia akan menggunakan nitrogen. Dia akan ambil nitrogen di dalam air sebagai nutrien dia. Dan nitrogen ini sekiranya tidak dikawal, dia juga boleh menyumbang kepada kehidupan pertumbuhan alga. Kedua, nitrogen mungkin menjadi racun kepada ikan, menyebabkan ikan akan lemas di dalam air. Bukan sahaja tak ada oksigen, tetapi keracunan air tersebut. So maksudnya yang itu saya harap pelajar dapat membaca tentang trik bagaimana ikan koi dibuat. Oleh itu kita cuba selaraskan. Dan kemudian di sini mungkin ada output air akan keluar sebagai air terjun contoh. So mungkin itu triknya. Kita nak buat air terjun di situ. Kalau mungkin kita kata dia banyak perkara, tidak semestinya air terjun, dia bergantung kepada design kita. Sesetengah orang mungkin dia buat bentuk seperti ini adalah untuk skimmer. Skimmer ni maksudnya ialah laluan air untuk kita sedut untuk kita sedut kotoran pada permukaan air. Yang itu. Tapi kalau tengok daripada keadaan ini, kedudukan dia dekat atas ini, antara dua lah. Sama ada dia skimmer atau dia buatkan air jatuh dan sebagainya, saya tak pastilah. Itu dia bergantung kepada design masing-masing. Dan untuk buat kolam ikan koi ni pun banyak. Ada orang dia akan gali tanah, dia akan buat dia akan simen. Ada setengah orang dia gali tanah, dia masukkan tong air yang memang bulat ke 4 segi ke. So dia tanam tong tersebut, jadi dia tak payah simen lah, dia cuma gali tanah. Ada orang mungkin dia buat simen tapi kedudukannya di atas tanah. Maksudnya ni tanah, dia buat bentuk macam gitulah. Ada orang tanah, dia tanam sikit macam gitu. So ada orang dia gali tanah dan dia simen. So yang kemudian yang hitam ni sebenarnya trik dia ialah dia akan cover cover simen tersebut dengan canvas plastik yang tebal. Selalunya dia orang beli yang, kalau bahasa mudahnya lah, kita kata canvas yang digunakan oleh trailer tu, yang bawa yang bungkus apa-apa, dia akan beli satu set yang besar dan dia akan letak di dalam kolam tersebut. Jadi maksudnya kolam dia tu, ada setengah orang dia tak simen pun. Dia bentukkan kolam dia seolah-olah natural pond. Dia cover dengan plastik canvas tu and then dia curah air. Cuma kena berhati-hati ketika membuat saluran saluran pipe ni lah. So dia kena seal betul-betul supaya tidak ada kebocoran dan sebagainya. So yang itu pelbagai jenis awak boleh fikirkan dan awak boleh nyatakan dengan jelas di dalam assignment masing-masing. Dia banyak, mungkin ada nak buat secara atas gini, ni duduk atas. Bentuk ni ikut awak lah. Bentuk ni mungkin nak buat bentuk bulat-bulat, nak buat bentuk 4 segi, nak buat bentuk lonjong, oval dan sebagainya. Terserah kepada anda, kepada awak semua, kerana ia adalah ikan koi plan awak. Yang ini dia nak letak see-through, nak letak gelas macam ini, itu terserah lah. So kemudian kita kata yang lain tu, kita perlu tulis dengan jelas features, tumbuhan, air terjun dan sebagainya. Salah satu lagi yang saya rasa mungkin advantage kalau awak boleh dapat maklumat ini ialah tentang auto feeder. Ini yang sebenarnya auto feeder.
Okay, dia naikkan macam itu. Dia letak satu rumah, dalam ni dia letak auto feeder lah. So nanti setiap 5 jam ke apa, makanan akan turun. Okay, yang ni selalunya orang buat lah. Okay, supaya at least kalau dia nak travel ke apa, makanan akan sentiasa jatuh. Okay, yang itu pandai-pandai lah buat. Okay, so yang ini. Okay, so itu adalah plan, maksudnya bagaimana kita nak buat. Dan yang utama sebenarnya, maknanya yang relate dengan subjek kita ialah kebolehan para pelajar untuk membuat sketching ataupun untuk membuat satu sistem berkenaan dengan pipe. Okay. Dan di dalam assignment ini, saya tidak mengharapkan pelajar untuk mengira perkara detail lah. Nak kira berapa pump punya head, berapa power, berapa had laju, berapa had laju dalam berapa had laju dalam pipe dan sebagainya, berapa major losses, minor losses, tak perlu. So apa yang pelajar perlu buat ialah pelajar hanya menceritakan tentang piping system sahaja. Maksudnya contoh, okay, kalau kita ada kolam seperti ini, so kita kata kita nak letak 4 lubang. Okay, lubang ni tujuan dia adalah untuk menyedut air. Okay. Dan lubang ini kita kata kita sambungkan, okay, 2 sambung kat sini dan ada 1 sistem pipe. Ni 2 kita sambung, kita satukan dulu, kita sambung dan kita ada 1 lagi pipe yang akan masuk ke dalam filtration system. Okay, ni ke semua filtration system lah. Okay. So mungkin dia akan masuk ni vortex ke apa, saya tak tahulah sistem dia ni. Okay. So and then dia akan masuk satu filtration system dan apabila air yang telah dibersihkan mungkin dia akan jatuhkan ke dalam waterfall. Okay, waterfall mungkin ada 3. Oleh itu kita kata mungkin akan ada 3 pipe yang akan disambungkan ke dalam dari filtration system. Okay. So kemudian antara perkara lain yang boleh difikirkan ialah jet ini. So setengah kolam akan diletakkan jet. So jet ini bukanlah sesuatu yang kritikal. Dia cuma sekadar ingin mencipta aliran air di dalam kolam. Kerana ikan koi ni kadang-kadang dia minat duduk dekat kawasan yang ada air. Jadi kalau awak ada kolam ikan koi, awak akan dapati kadang-kadang dia sengaja dia duduk di kawasan yang ada air terjun dan sebagainya. Dia nak water stream tu dia nak rasa. Okay, boleh So yang ini kita kata bebas. Awak nak buat cara apa, it's okay. Tapi cuma nyatakan. Okay. Antara trik, okay, antara yang saya boleh nampak kalau katakan awak just buat very detail, awak ada knowledge buat plan tersebut ataupun awak just buat ambil sikit-sikit. Okay, antara trik yang boleh nampak ialah bagaimana awak relatekan design dengan lubang suction hole ni. Okay, selalunya orang akan buat suction hole dalam keadaan dia landai sedikit. So dia akan buat, ni katakan kolam tu. Dia akan landai, dia akan kolam, dia akan landai dan baru kita akan letak pipe. Kerana apa? Kalau awak buat sama rata, okay, kita kata kotoran akan tetap berada di sini. Dia tidak akan bergerak. So awak kena landaikan dia sedikit, selalunya barulah kotoran boleh masuk ke dalam lubang. So lubang tu tujuan dia apa? Adalah untuk mengambil kotoran. Okey, so yang itu adalah antara beberapa idea sebenarnya. Saya harap sebenarnya saya dah ceritakan semua. Cuma penulisan itu yang perlu awak officialkan ataupun awak mencari maklumat lain di dalam internet dan sebagainya. Okey, ataupun awak boleh menerangkan sistem pipe tu atau awak nak guna terangkan contohnya yang ini daripada pandangan atas, mungkin yang ini adalah daripada pandangan tepi. So jadi apa yang pandangan tepi kat sini yang boleh kita faham daripada ni, kita dapati bahawa lantai dia agak landai seperti ini. Okay, so landai ini kemudian kita akan ada suction. So ini pipe masuk. So pipe kat sini akan mungkin ada pump di sini akan sedut dan masukkan dia ke dalam ni mungkin centrifugal pump. So ni masuk pump akan hantar balik semula ke dalam cleaner dan sebagainya dan mungkin akan masukkan semula. Okay, sistem ni mungkin agak complicated lah. Dia sebab ini contoh apa yang orang telah buat. Okay, tapi idea yang paling mudah kita boleh dapat di sini ialah
kita sedut air daripada tangki, kita letak satu filtration system, dan filtration system tersebut kita akan masukkan balik ke dalam kolam. Okay, ada setengah pengguna, oleh kerana kita kata filtration system ini mungkin berada sama level pada air, oleh itu dia akan menggunakan gravity flow sahaja untuk air masuk ke dalam filtration. Tetapi daripada filtration ini, pengguna akan menggunakan pump untuk create air terjun. Okay. Ada setengah pengguna mungkin filtration system dia berada di atas tanah. Oleh itu air tidak akan naik, so dia terpaksa menggunakan pump di bawah. So dia letakkan pump, disedut air dibersihkan di dalam filter, kemudian air akan jatuh sendiri secara gravity sebagai waterfall. Kenapa waterfall agak penting? Kerana waterfall adalah salah satu cara paling mudah untuk kita mengoksigenkan air. Itu aja. Okay, saya dah beri trik semua sekali. Okay, saya harap awak boleh imagine apa yang yang awak perlu buat untuk ikan koi ni. Okay. So kita pergi kepada filtration system. Okay, tadi sistem pipe, plant dan sebagainya. So saya harap awak boleh melukis semua sekali. Seperti yang saya katakan, tak perlu nak kira berapa had laju air, tak berapa kira itu, tak perlu. Kita cuma just manager. Awak hanya manage kedudukan pipe, kedudukan plant tersebut, kedudukan kolam tersebut dan sebagainya. Okey, sekarang kita kena saya beri awak idea bagaimana filtration system di dalam kolam ikan koi ini berfungsi. Okey, seperti yang saya katakan tadi, filtration system ni mungkin berada di bawah tanah, mungkin berada di dalam kolam itu sendiri, mungkin kita di atas tanah dan sebagainya. So dia bergantung kepada sistem apa yang kita nak buat. Okey, antara contoh yang mudah adalah contoh ini. Ini kita katakan sistem yang agak independen. Dia berada di luar kolam. So jadi maknanya kita sediakan pump untuk menyedut air masuk, dan kita kata saya rasa dia masuk dari sini kot rasanya. Dia masuk dari kanan lah. Okay, so kita saya rasa dia masuk dari kiri. So katakan air masuk daripada sini. So bila air masuk daripada sini, air akan masuk dan kemudian sifat air akan naik ke atas kerana air perlu memenuhi ruang. Oleh itu sebelum air akan bergerak ke atas, dan sewaktu dia bergerak, dia melalui filter warna biru. So awak boleh tengoklah jenis filter. Okay, so kemudian bila penuh di sini, kita kata air akan masuk di sini dan jatuh ke bawah lagi. So kat sini dia akan memenuhi ruang air dan sebagainya, dan air yang bersih mungkin akan masuk daripada atas, masuk ke sebelah, dan akhirnya kita akan dapat air yang bersih dan kita keluar di sini. Di sini semula akan masuk sebagai waterfall. Okay, itu yang basic idea tentang pembuatan filtration system untuk ikan koi. Dan bahan-bahan untuk menjadikan filter di sini, ia sebenarnya adalah bergantung kepada ketelitian pengguna. Maknanya tidak ada right or wrong. Yang paling mudah, mungkin kita akan letakkan kita akan letakkan batu besar. And then second filter, kita akan letak batu yang halus. And then dekat sini mungkin kita boleh letakkan sponge ni boleh kita beli daripada kedai ikan koi lah. So jadi maknanya first dia trap kotoran yang besar, second dia trap kotoran yang kecil, and then dia akan trap kotoran yang lebih halus, then awak akan boleh dapat air yang lebih bersih. Itu aja sebenarnya tujuan. Okay, yang ini pelbagai jenis filtration system, awak boleh carilah dalam internet dan sebagainya, dan melalui pembacaan insya-Allah awak boleh jumpa. Okey. Kemudian saya akan cuba melihat seberapa detail yang awak boleh nampak melalui filtration system. Contohnya filtration system di sini, kalau kita lihat dia buat condong sedikit dan dia letak pipe. Okay, saya tak tahu kenapa dia buat pipe macam ini. Yang terbaik kita buat pipe mungkin macam itu. Supaya apa kita buat pipe kat sini? Supaya filter kita ni kita kena bersihkan. Oleh itu
kotoran yang termendak di dalam ini, selalunya kita akan buka pipe dan dia boleh keluar. So maknanya atas ni pun boleh buka, selalunya kita akan masukkan, kat sini ada valve lah. So awak kena pandai bermain dengan valve. Kerana apa? Kedudukan valve ataupun kewujudan valve itu amat penting ketika kita untuk membersihkan filter sistem kita. So maknanya kalau ada valve kat sini, kita tutup valve di sini. Okay, air dah tak keluar, so kita curahkan, masukkan air pipe di sini. So dia akan reverse flow kat sini. Maknanya kita flush kotoran yang ada. So dari bawah kita kata kotoran boleh keluar. Itu triknya. Kerana kita kata kita kena bersihkan lah. Sebab kita kata najis daripada ikan dan kotoran yang lain tu, kita kata dia tidak akan hilang di dalam filter sistem. Okay, kerana apa? Kalau filter sistem penuh, kemungkinan kotoran itu boleh backflow. Maksudnya kotoran itu yang akan ikut keluar atau kotoran itu akan berjalan ke belakang. Kenapa dia berjalan ke belakang? Mungkin dia dah penuh dekat sini. So najis ikan tu akan sentiasa memenuhi ruang ke belakang dan akhirnya kolam akan menjadi kotor semula. Okey, itu antara beberapa perkara yang kita perlu mengambil kita ambil faham di dalam mereka bentuk kolam ikan koi. So yang ini antara satu lagi filter, yang kita kata selalunya filter jenis ini dia akan melekat, dia akan ada sama level ataupun dia akan menjadi sebahagian daripada kolam tersebut. Jadi apa yang dibuat, kita kata air masuk di sini. Air masuk, so kemudian air akan naik dekat atas, masuk dalam ruangan ini. Kemudian dia akan melalui brushes ni sebagai filter, and then air akan masuk lagi di sini. Kemudian dia akan bergerak masuk ke jenis mat ni pula. So air akan masuk lagi. So kat sini dia akan penuhkan dengan filter lagi dan akhirnya air akan keluar. Okay, so di sini kalau kedudukan macam ini, kerana air masuk adalah secara graviti. Oleh itu selalunya orang akan letak pump sama ada di sini atau ada satu lagi tangki air bersih di sini, dan pump ni akan dimasukkan ke dalam kolam. Okay. So pelbagailah, dia tidak okay, kalau kat sini dia tulis gravity return, mungkin kat sini dia masuk daripada pump lah. Sebab kat sini dia ada tulis ni 4 inch diameter pump supply. So mungkin dia masuk kat sini daripada pump. So kat atas ni adalah gravity out. Okay. So yang itu bergantung kepada bagaimana kita nak setting kita punya filter. Okay, saya harap pelajar juga dapat menceritakan konsep filtration yang digunakan. Okay, yang ini dia menggunakan banyak lah. Mungkin dia gunakan brushes, dia menggunakan jet mat, dia gunakan alpha grow, apa dan sebagainya. Yang itu kita kata pelbagai trik. Okay, saya tak boleh nak listkan lah kerana dia bergantung pada sesebuah negeri, kawasan. Malaysia mungkin tak boleh dapat yang tertentu. Kalau tengok yang orang putih, yang Eropah, mungkin dia gunakan nama lain dan sebagainya. Okay, so yang ini saya harap pelajar boleh mencari sendiri. Okey, antara lain yang digunakan macam gini, seperti juga macam ginilah. So maksudnya yang ini kita kata daripada tangki ikan, air akan masuk. Okay, so and then dia akan filter dan dia ada pump di sini. Okay, pump ini kita kata di sini dia punya konsep ialah dia hanya filter menggunakan air dia mendakkan sahaja. So maksudnya air masuk kat sini, mungkin yang kotoran yang besar atau sebagainya termendak. So and then kita kata air yang ada najis ikan ni, dia akan letak pump dan dia akan alirkan melalui ke hydroponic system. Jadi maksudnya air ikan tersebut akan menjadi baja untuk sistem hidroponik. Dan kita kata jika pokok ini terlalu banyak, so ada nutrien daripada tahi ikan tu, najis ikan tu, bahan buangan ikan, akan diserap oleh pokok dan akhirnya air yang keluar di sini akan menjadi bersih. Okay, so yang itulah. Cuma kat sini dia mana yang agak obvious, yang fizikalnya besar dan sebagainya akan termendak lah. Selalunya dia akan macam itu, tu sebab dia buat 2 tank ni sebenarnya. Okay, ni pelbagai trik lah. Okay. So yang ini kalau awak nak buat style ini boleh, tak jadi masalah. So dia buat.
Sebenarnya kalau kita cari dekat internet, dah banyak dah orang jual satu set hidroponik yang kita just alirkan air sahaja. So maknanya kita gunakan set tersebut dan kita masukkan cuma input dia tu, kita masukkan input air air nutrien daripada kolam. Okay. So depends kepada bagaimana awak untuk Okay, ini antara cara filtration system yang lain. So kita kata dia hanya menggunakan satu tangki sahaja. So maksudnya bagaimana dia buat, dia kata okey, air masuk, okey, masuk di sini, kemudian dia akan dia menggunakan pipe yang lebih besar lagi, kontainer yang lebih besar, so air akan bergerak naik. So bila air akan bergerak naik, so kita akan letakkan brush kat sini untuk menghalang kotoran yang besar. Okay, so kemudian kita kata apabila air jatuh kemari, kita kata di sini kita akan letak pelbagai jenis filter. Selalunya yang paling mudah, kita akan mulakan dengan batu besar, batu kecil, kemudian kita akan letakkan span, katakan. So and then air yang jatuh di sini akan menjadi bersih. So air yang bersih akan dikembalikan ke dalam pond. Okay. So idea lain, kalau kita tengok di sini dia letak UV light. Maknanya pada air yang bersih tersebut kita letakkan UV light. So apa function UV light? Kita kata salah satunya adalah untuk mematikan kuman-kuman tertentu, bukan kuman lah, dia mematikan bakteria yang boleh trigger kepada penghasilan alga. So dia depends. Ada orang dia nak kolam dia tak ada tumbuhan. Jadi dia terpaksa guna UV light, dia letakkan pada input air tu supaya air tu kita kata bakteria tertentu akan mati. Okay. Selalunya UV light ni orang tak letak pada kolam lah, kerana ikan boleh jadi buta lah, ikan jadi cacat sebenarnya kalau terkena UV light yang berpanjangan. Selalunya kita akan sembunyikan daripada yang lain. Ada setengah tak menggunakan UV light, mungkin menggunakan trik yang lain, yang menggunakan membanyakkan tanaman pokok dan sebagainya. Okey, so kemudian kita kata antara lain, sebab kita kata di dalam assignment ini selalunya pensyarah akan mencari sesuatu yang lain daripada yang lain lah. Maksudnya bukan setakat filtration tu dah memang ada. Okay, tak logik awak buat kolam ikan koi tak ada filtration. Okay, jadi saya mungkin akan melihat beberapa idea lain. Walaupun saya share di sini, saya hint awak. Okay, antaranya ialah bagaimana kita menggunakan skimmer. Okay, skimmer ni kita kata ialah satu sistem untuk kita mengambil kotoran daripada permukaan air. So kat dalam permukaan air mungkin ada lebihan makanan, mungkin ada daun gugur dan sebagainya. Selalunya orang akan buat skimmer. Kalau awak tengok kat YouTube, banyak je orang buat DIY skimmer. Mudah je sebenarnya. And then kita kata ada orang menggunakan water plant sebagai salah satu cara untuk pembersihan dan sebagainya. Okay, saya nak tengok kalau ada lah, kalau awak nak buat style itu. Kemudian ada yang memilih jenis koi fish. Dia tetap ikan koi tapi banyak jenis lah. So mungkin awak boleh tunjukkan awak prefer yang mana. Okey, kehadiran auto feeder. And then kita kata filter cleaning schedule ataupun filter cleaning system. So, yang saya cakap tadi lah, kalau filter tu penuh, takkan awak nak kena buka semua sekali ataupun takkan nak ganti baru. Okay, jadi selalunya kalau kita tengok sistem lain, orang akan pasang drainage kat sini. Maksudnya kalau kotoran tertinggal di sini, kita buat reverse flow, so kotoran ni boleh dikeluarkan dengan drainage. Yang kat sini pun kalau awak tengok, kalau kotoran di sini, dia ada drain kat sini, ada pipe keluar. Yang kotoran di atas pun kita kata ada pipe keluar. Okay, itu maksudnya cara masing-masing lah. Okay. Okay, dan juga pelbagai perkara lain, etc. etc. Saya harap awak dapat tambahlah menunjukkan kelainan assignment yang awak ada. Okay, sekali lagi yang saya ingat, dia tak perlulah kita kata awak buat tu standard PSM, maksudnya ada analisis, ada calculation dan sebagainya. It's okay untuk awak tidak mengira laju air di dalam itu, tetapi pastikan awak dapat awak dapat menerangkan sistem ikan koi yang awak buat. Dan seterusnya, contoh, dan saya kata saya dah terangkan di peringkat atas, pelajar juga dikendaki untuk
menyelesaikan masalah ini. Okay, so berkenaan dengan aeration problem. Okay, masalah. So tapi bukanlah dia kepada yang lain. Dia depend kepada kolam kita. So kolam yang awak buat tu mungkin awak nak letak air terjun dan sebagainya. So awak ceritakan sikit mungkin bagaimana masalah jika masalah oksigen di dalam air tidak ditangani, apa yang berlaku, ikan mati ke dan sebagainya. Mungkin ada gambar yang lain. So saya berharap saya dapat tengok gambar yang apa nama tu, ataupun awak boleh menerangkan perkara ini lain daripada yang lain. Dan juga berkenaan dengan alga problem. Mungkin awak boleh ceritakan orang mungkin guna itu, guna ini dan sebagainya. Tapi kolam saya nak saya nak fokus dengan cara ini. So saya harap awak dapat itu. Awak dapat menyiapkan assignment yang mencakupi daripada awal pembinaan kolam sehinggalah kepada penyelesaian masalah aeration dan juga alga. Okey, so akhir sekali kita kata berkenaan dengan assignment ini. Kenapa saya selalunya saya terangkan assignment ini di awal pertemuan, kerana pelajar diberi masa sepenuhnya. Okey, walaupun mungkin ada berbaki hanya ada 13 minggu sahaja, okey, kerana pertemuan terakhir kita berlangsung pada minggu ke-13. Oleh itu, saya harap pelajar boleh hantar assignment ini pada 9 Januari 2022. Okey, iaitu pada kita punya last meeting. Okey, maksudnya kita habis saja test 2, pelajar boleh hantar assignment pada Google Form yang saya akan sediakan, kerana pada hari itu adalah test 2 kan. Okey, so kita akan hantar sekali. So saya harap pelajar dapat menggunakan ayat sendiri di dalam assignment tersebut. Kemudian saya juga akan menyemak sama ada pelajar copy and paste dengan menggunakan Turnitin ataupun cara lain, kerana boleh sahaja kita kenal pasti assignment yang kita ambil daripada internet. Okay, kesamaan, similarity yang berlaku. Dan saya juga tak kisah kalau pelajar ingin membuat assignment tersebut di dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay, so cuma saya harap pelajar tidak mencampur adukkan lah. Okay, kalau nak semua Melayu, kalau nak semua English.